Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua murid, Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi pada hari ini untuk kita meneruskan sesi pembelajaran secara dalam talian. Baik, untuk hari ini kita akan masuk satu tajuk baru. Jadi sebelum kita masuk tajuk tu, jom kita sama-sama tengok satu gambar yang saya akan tunjukkan. Okey, baik, gambar apa ni? Gambar seekor anjing. Comel tak? Ya, comel. Tetapi harus diingat, anjing dalam Islam merupakan salah satu daripada najis. Anjing termasuk najis dalam Islam. Baik, ada 3 najis dalam Islam. Ada 3 jenis. Pertama, najis yang ringan, najis yang sederhana, dan najis yang berat. Anjing termasuk dalam najis yang berat lah. Okay, nanti kita akan tengok. Baik, untuk itu buka buku teks pendidikan Islam muka surat 114. Muka surat 114 ni lah. Okey, tajuk dia mari bersuci. Okey, saya bacakanlah dialog tu, tapi kalau murid-murid nak baca sekali pun boleh, tak ada masalah. Okey. Yang pertama tu, tengok tu Hafiz terpijak tahi. Itulah kalau tidak berhati-hati kan dah terpijak najis. Tahi merupakan salah satu daripada najis lah. Okey. Kemudian dia tanya atuk dia, apakah erti najis tu? Yang keempat tu, atuk dia jawab, najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat, seperti darah dan tahi. Okey, itu pengertian najis lah. Najis ialah satu benda kotor yang apabila dia terlekat pada baju atau badan atau tempat kita nak solat tu, tak sah solat kita. Contoh, ada tai burung kan, ada tai burung dekat baju contoh kan. Kita nak pergi masjid, nak pergi surau, tiba-tiba je atas ada burung, dia berak kena baju. Kemudian kita solat. Solat kita tak sah disebabkan ada najis pada pakaian. Tai burung ke ataupun tai cicak ke kan, cicak biasalah. Tempat kita nak sembahyang tu ada pula ada berak kat situ, kena buang dulu, kena bersihkan dululah. Okey, baik, itu adalah pengertian najis. Najis ialah benda kotor yang menghalang daripada sah solat, seperti darah dan tahi. Darah pun termasuk daripada najis. Okey, baik. Ini jenis-jenis najis yang kita sebut tadi tu. Ada 3. Najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughallazah. Itu bahasa Arab dia lah, yang kalau yang saya sebut tadi, ringan, sederhana dengan berat. Najis mukhaffafah adalah najis ringan, mutawassithah najis sederhana, pertengahan, mughallazah adalah najis berat. Kita akan tengok nanti anjing termasuk dalam kategori yang mana. Saya rasa dah tahu dah tu. Najis berat lah, mestilah anjing dikategorikan sebagai najis berat. Okey, baik. Kita sentuh satu-satu. Najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah, yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Apa dia? Air kencing kanak-kanak lelaki, bayi lelaki. Yang umur bayi tu tak lebih 2 tahun. Ada tak adik lelaki yang umur dia bawah 2 tahun? Ada tak? Okey. Ada syarat lagi. Adik lelaki kita tu yang umur 2 tahun tu, tak lebih 2 tahun tu, dia tak makan dan minum apa-apa kecuali hanya susu ibu je. Kalau ada adik lelaki yang berumur tidak lebih 2 tahun, umur dia setahun ke, 2 bulan ke kan, baru lahir ke, yang tak lebih 2 tahun dan tak makan dan tak minum apa-apa kecuali susu ibunya, yang tu kalau dia terkencing, air kencing tu dia kategorikan sebagai najis mukhaffafah, najis yang ringan. Ingat air kencing kanak-kanak lelaki, bukan perempuan. Perempuan tak masuk. Ada adik, Ustaz, ada adik, saya ada adik, tapi adik tu adik perempuan lah, umur dia baru 2 bulan.
Okey, dia tak minum apa-apa, tak makan apa-apa, dia minum susu je, susu ibu je. Sama juga, dia tak dia kategorikan sebagai najis mukhaffafah, najis ringan. Tak, sebab apa? Dia kanak-kanak perempuan. Yang dikategorikan sebagai najis yang ringan ataupun najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah, tak lebih 2 tahun, yang tidak makan dan tak minum kecuali susu ibunya sahaja. Ingat, ada poin tu. Air kencing kanak-kanak lelaki berumur tidak lebih dari 2 tahun hanya minum susu ibu. Ada 4. Yang kena ingat, ada 4 syarat ni. Cukup 4 syarat ni, bermakna kalau dia terkencing, air kencing tu dia kategorikan sebagai najis ringan. Nanti kita akan tengok. Senang je cara nak bersihkan najis ringan ni. Tak susah. Baik. Yang kedua, najis mutawassithah. Apa dia najis mutawassithah? Najis selain najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Contohnya air kencing, tahi dan darah. Okey. Contoh dia apa? Selain najis mutawassithah, najis sederhana adalah selain daripada najis mukhaffafah, najis yang ringan tu dengan najis yang berat. Okey, kita tinggal dulu mutawassithah, kita masuk mughallazah yang berat. Apa dia najis berat? Najis mughallazah, najis babi dan kotorannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contoh air kencing, air liur dan darah kedua-duanya. Apa dia najis mughallazah? 2. Anjing dan juga babi dan juga keturunan dia, kalau dia kahwin ke apa, dan keturunan dia, anjing dan juga babi. Apa juga yang berkaitan dengan dua-dua ni, anjing dengan babi ni, dikategorikan sebagai najis mughallazah. Sama ada air liur dia ke, air kencing dia ke, darah dia ke, dan juga bulu dia yang basah ke, yang ada kaitan dengan dua-dua ni, dikategorikan sebagai najis mughallazah. Okay, ingat tadi najis ringan tu, najis mukhaffafah yang ringan tu air kencing kanak-kanak lelaki. Najis yang berat anjing dengan babi. Kita ingat itulah 2 tu je. Tengok anjing, okey, itu najis berat. Tengok babi, nampak babi, okey, itu najis berat. Apa yang berkaitan dengan 2 haiwan ni, itu najis berat. Selain daripada najis ringan kanak-kanak lelaki tu dengan najis berat anjing dengan babi ni, dia termasuk dalam najis mutawassithah. Apa contoh dia? Dia kata contoh dia air kencing. Contoh kita kencing kan, kita kencing, air kencing tu najis pertengahan, najis sederhana. Tahi sama juga. Darah sama juga, termasuk dalam najis pertengahan. Tu yang saya kata tadi tu, nak pergi surau, nak pergi masjid, tiba-tiba burung berak kena dekat kita punya baju. Najis mana masuk? Ringan ke, pertengahan ke, berat? Mukhaffafah ke, mutawassithah ke, mughallazah? Mana? Najis pertengahan. Sebab apa? Sebab dia bukan kanak-kanak lelaki, dan juga dia bukan datang daripada 2 haiwan yang berat ni tadi. Jadi najis yang kita kata tahi burung tu termasuk dalam najis sederhana ataupun najis pertengahan. Apa juga yang selain daripada mukhaffafah yang ringan tu, mughallazah yang berat, selain daripada 2 ni termasuk dalam najis pertengahan. Okey, baik. Kena faham tu. Okey. Kalau ada pertanyaan, terus tanya kepada saya lah lepas daripada ni. Okey, baik. Cara nak menyucikan dia. Yang ni ada 3 cara. Yang pertama, mestilah cara nak menyucikan najis mukhaffafah macam mana. Saya kata dia senang je cara dia. Contoh, ada adik lelaki umur kurang 2 tahun, tak makan, tak minum apa-apa kecuali susu ibunya sahaja. Air kencing dia, kalau dia kencing, kita kena hanya ambil air, renjiskan sahaja. Renjis tempat yang terkena. Tapi sebelum tu kita buang dulu lah najis tu kan. Kita lap dan sebagainya. Dah habis lap tu, ambil air, renjiskan. Okey, baik. Yang ni
saya tak nak terangkan selebihnya. Saya nak murid-murid nanti pinjam handset ayah atau ibu, cuba scan QR code ni. QR code sebelah sini lah, yang sebelah kiri tu kan ada 4 segi kan. Okey, saya rasa ibu atau ayah tahu macam mana cara nak scan QR code. Boleh scan QR code tu, dia akan keluar video lah. Okey, baik. Untuk yang kedua saya akan terang mutawassithah, mughalazah nanti kita akan tengok video. Najis mutawassithah, cara nak hilangkan, contoh saya kata apa tadi, ada terkena najis burung kan, burung berak kena dekat baju. Cara dia macam mana? Hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Buka baju itulah, ambil berus dan sebagainya, berus dulu, buang dulu tahi tu. Okey. Kalau terkencing ke apa, tempat yang kencing tu kita kena basuh dulu, bagi hilang dulu najis tu. Basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya, sama ada warna, bau dan rasanya. Dah kena tadi tu, kita kena bersihkan najis tu. Dah hilang najis tu, ambil air, basuh dengan air mutlak, air pipe tu senang cerita lah. Dengan air pipe, tengok ada tak warna dia lagi, warna tai burung tu ada tak? Tak ada. Cuba bau, ada tak bau? Tak ada bau. Okey dah, cukup lah tu. Bermakna pakaian kita tadi dah bersih daripada najis burung. Faham? Okey, dua tu. Mukhaffafah senang je, ambil air, penjis. Mutawassithah, biasalah kita buat, buang najis tu, bersihkan najis tu dulu, kemudian kita basuh dengan air pipe, air mutlak, sehingga hilang kesannya. Okey, najis mughalazah, najis anjing dengan babi yang berkaitan dengan dua ni, contohnya kita jalan terpijak tai anjing, ataupun anjing lalu dia kencing dekat kasut ke pakaian kita, macam mana cara kita nak buat. Okey, sekejap Okey. Jom kita tengok video anda terkena najis mughalazah, anda mestilah menyucikannya. Cara menyucikannya ialah dengan menyediakan air mutlak, tanah dan alat untuk membersihkan najis tersebut seperti berus. Pertama, buang kotoran dari tempat yang terkena najis. Yang kedua, ambil sebekas air dan campurkan dengan tanah. Yang ketiga, ambil air tanah dan bersihkan kawasan yang terkena najis dengan 1 kali basuhan. Seterusnya, ambil air mutlak dan basuh tempat yang terkena najis sebanyak 6 kali. 1, Sekarang kasut anda telah suci daripada najis mughalazah. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Itulah video cara nak bersihkan najis mughalazah lah. Sekejap
Okey, ni apa dia tu? Pertama, kalau kita gambar pertama tu dia buang najis dia. Yang kedua tu dia basuh dengan air tanah 1 kali. Yang ketiga dia dia basuh dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga hilang bau, warna dan rasa, hingga hilang kesan dia lah. Okey, yang ni lepas daripada ni saya nak murid pinjam, saya sebut tadi lah, murid pinjam ibu ayah punya handset. Cuba scan QR code ni. Okey, scan QR code ni lah. Jadi lepas ni senang kita akan tengok terus macam mana cara nak menyucikan najis-najis tersebut. Okey, baik. Tugasan yang saya nak murid buat adalah cuba rakam cara kita membersihkan salah satu daripada najis ni, sama ada najis mukhaffafah ke, mutawassithah ke, mughallazah ke. Tengok video yang saya kata QR code tu, tengok video tu, tiru cara dia buat. Satu je, ambil satu. Sama ada kalau kita ada adik lelaki yang umur bawah 2 tahun, okey, cuba konon-kononnya kita bersihkan air kencing dia. Ataupun letaklah konon-kononnya ada terkena baju, terkena darah ke kan, seluar terkena air kencing ke, ataupun kasut terkena najis anjing ke, ataupun terkena kencing anjing ke, dan sebagainya lah. Okey, cuba buat satu video, kemudian beri kepada saya. Kita tengok sama-sama. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.